Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pelajar-pelajar RBT tingkatan 3. Okay. Uh, anda bersama dengan saya lagi, Ibu Hadi Ismail, dalam kelas online kita. Yang mana kalau pelajar boleh tengok kat atas tu kan. Atas ada tajuk gambar rajah blok. Hari tu kita dah tengok fungsi elemen. Kali ni kita akan lihat gambar rajah blok. Sama macam tajuk di atas. Apa itu rajah blok? Okay. Itu contoh di sebelah saya, di sebelah sini kan. Sebelah sini. Sebelah sini. Itu contoh-contoh gambar rajah blok. Yang mana kalau dalam technical punya drawing lah, kita selalu guna pakai gambar rajah blok. Supaya memudahkan untuk proses penambahbaikan. Kita akan nampak nanti. Okay. Itu cerita dia yang orang suruh lukis lah cikgu, tak nampak lukis lah. Inilah salah satu dia, rajah blok. Okay. Jadi jom kita tengok. Alright. Okay, kita akan lihat gambar rajah, menghasilkan gambar rajah blok. Yang mana kalau pelajar boleh baca daripada buku teks kat sini, kita tengok sekarang ni adalah pada muka surat yang 18. Pelajar boleh buka buku teks tingkatan 3, tengok pada muka surat 18 ada tajuk 1.1.4. Menghasilkan gambar rajah blok produk mekatronik sedia ada. Inilah ni. Ini pelajar boleh lihat dan baca kat sini. Okay. Tapi kaedah saya macam biasa, saya tak akan ni lah. Saya lebih prefer saya akan buat yang baru supaya pelajar boleh terus untuk buat nota ke, nak salin ke, nak ingat, nak snap masuk dalam telefon terpulang. Okey. Kita lihat apa itu gambar rajah blok bagi produk mekatronik. Okey. Baik, dalam produk mekatronik kita perlu hasilkan ataupun produk sedia ada tu, kalau kita nak buat penambahbaikan, okey, kita boleh hasilkan rajah blok. Yang mana rajah blok ni yang pertama, okey, yang pertama dia menerangkan fungsi elemen. Okey, menerangkan fungsi elemen produk mekatronik. Maksudnya daripada rajah blok kita boleh terangkan apa fungsi elemen-elemen tu. Elemen yang kita dah belajar tu lah, 4 elemen tu kan. Baik, yang kedua. Yang kedua dia kata lukisan pula. Lukisan mewakili, okay, lukisan mewakili litar ataupun elemen. Okay, lukisan mewakili litar atau elemen dilukis dalam blok. Okay. Okay. Dan yang ketiga, dia 3 fungsi dia. Anak panah pula. Anak panah. Okay, kalau pelajar lihat pada awal video kita tadi kan, kan ada anak panah tu. Okay. Anak panah dia kata mewakili urutan. Anak panah ni adalah urutan blok. Cikgu, tulisan tak elok pun. Jangan komen lah. Sekejap kalau saya tulis lagi elok. Okey. Anak panah mewakili urutan blok dan dilabelkan, dilabelkan mengikut fungsi. Alright. Dilabelkan mengikut fungsi, nama ataupun litar yang terlibat dalam rajah blok ataupun dalam produk mekatronik kita tu. Alright. Okey, kita teruskan lagi. Ini gambar rajah blok asas. Saya nak tunjukkan, apa tekan ni? Okey. Saya nak tunjukkan gambar rajah blok asas yang pelajar perlu fahamkan. Yang mana kalau dalam
rajah blok ni, kita akan ada 3 elemen yang penting. Okay. Apa 3 elemen tu? Kita ubah sikit. Kita akan ada input. Ini pelajar kena ingat yang di tengah dia adalah proses. Ini memang elemen kebiasaan bagi rajah blok untuk teknikal. Untuk kejuruteraan lah. Input, proses dan akhir kita ada output. Okay. Ini saya tanda sikit. Input, proses, output. Dan kita buat pembahagian di tengah-tengah dia guna garisan merah. Okay. Alright. Kita tengok. Input. Di bahagian input, kebiasaannya dia adalah peranti masukan. Okay. Peranti masukan. Input. Ini adalah input. Peranti masukan. Okay. Alright. Kemudian di bahagian proses. Proses ni kebiasaannya adalah pengawal. Ataupun kita dah belajar masa tingkatan 2. Ni kawalan pengatur caraan. Ni kawalan lah ni. Dia lebih kepada pengatur caraan. Yang mana? Okay. Yang ini yang proses yang berlaku. Dan di bahagian output kita ada, kalau di bahagian input ada peranti masukan. Di bahagian output kita akan ada peranti keluaran. Okay. Itu dia. Ini 3 elemen yang penting. Supaya pelajar kena betul-betul faham. Kita ada peranti masukan. Dia akan pergi ke bahagian proses. Kemudian pengatur caraan dia akan pergi ke bahagian pengawal. Okey. Dan di bahagian pengawal ni dia akan hasilkan untuk output di bahagian peranti keluaran. Ini 3 elemen yang penting. Input, proses, output. Pelajar kena faham lah. Okey. Seterusnya. Kita lihat pula. Maksud bagi input, maksud bagi proses dan juga maksud bagi output. Apa benda setiap tu. Input, proses, output. Okey. Input ni dia kata bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat. Menerima dan menghantar isyarat. Okey. Daripada peranti masukan ke bahagian pengawal. Ke bahagian pengawal. Okey. Untuk diproses. Kebiasaan pengawal akan proses input yang masuk. Contoh, kita gunakan smart home di rumah kan. Lampu akan menyala automatik. Contoh, berlaku pergerakan. Kita gunakan sensor pergerakan, kalau ada pergerakan lah. Sensor akan detect pergerakan. Dia bagi kepada pengawal. Pengawal akan proses input tu untuk dibagi arahan supaya lampu tu menyala. Jadi peranti keluaran kita adalah lampu menyala. Itu maksud dia. Okey. Jadi proses pula dia adalah dia proses isyarat. Okey, proses isyarat dari peranti masukan. Dia proses isyarat dari peranti masukan mengikut pengatur caraan. Mengikut makin tak elok lah tulisan dia. Okey, mengikut pengatur caraan. Okey. Ini adalah tugas kawalan. Tugas mikro pengawal lah kebiasaannya. Dan juga output adalah tindakan hasil dari isyarat
bahagian pengawal. Maksudnya pengawal akan bagi apa arahan tu. Kalau macam tadi lampu menyala, pengawal akan bagilah. Dia akan bagi hantar isyarat supaya lampu menyala. Itu adalah di bahagian output. Okey. Untuk perhatian murid, setiap produk mekatronik mempunyai raja blok yang berbeza mengikut fungsi dan komponen yang ada pada produk tu. Jadi mungkin produk ini gambar raja dia, blok dia mungkin lebih simple. Tapi produk yang lebih kompleks, dia punya gambar raja blok mungkin lebih banyak lah, lebih kita panggil dia lebih kompleks, lebih rumit. Jadi ia bergantung kepada produk yang pelajar nak hasilkan gambar raja blok. Okey. Alright, seterusnya kita nak tengok contoh bagi gambar raja blok untuk kereta kawalan jauh. Ni saya ada satu kereta kawalan jauh, kan, kereta kontrol. Okey. Jadi saya nak hasilkan gambar raja blok. Kita ada input. Sini sikit. Kita ada proses. Kita ada output. Okey. Di bahagian tengah kita bahagikan dengan garisan merah. Okey. Kemudian kita masukkan apa di bahagian input. Di bahagian input, kebiasaan pada ni adalah panel kawalan tanpa wire. Contoh untuk peranti masukan ataupun input. Okey. Panel kawalan tanpa wire. Kalau kita lihat pada gambar yang saya sertakan tu, pelajar boleh tengoklah gambar tu dia menggunakan peranti kawalan dia melalui telefon bimbit. Okey, kita pergi ke bahagian proses. Apa yang memproses dia? Prosesnya adalah daripada mikro pengawal. Okey. Mikro pengawal. Buat kotak dia. Cikgu, wajib ke buat kotak-kotak blok-blok tu? Wajib lah. Supaya kita boleh nampak. Sebab tu namanya pun raja blok. Kena buat lah. Okay. Alright. Ini kita tandakan. Pen warna hijau lah. Okay. Alright. Anak panah dia. Seterusnya, kita pergi ke bahagian output. Di bahagian output, apa yang berlaku? Panel kawalan tanpa wayar, kita bagi arahan kepada kereta pergi ke depan, pergi ke belakang, belok ke kanan, belok ke kiri. Contoh, itu tugas peranti kawalan. Dia akan bagi isyarat tu kepada mikro pengawal untuk diproses, dan mikro pengawal akan hantar isyarat tu pula kepada motor dan juga roda lah untuk menjalankan tugas output. Jadi dekat sini kita boleh kata dia akan pergi yang pertama mungkin pemacu motor. Okay. Yang kedua dia akan pergi ke bahagian motor AT. Motor AT ataupun arus terus. Okay. Yang mana kedua-dua ni akan menggerakkan roda. Okay. Roda akan berputar. Jadi yang ini saya buat anak panah, dia jalankan tugas dia. Ini pun dia akan pergi ke roda berputar. Jadi gambar raja blok dia akan kelihatan yang macam tu. Okay. Daripada peranti masukan, dia pergi ke bahagian proses, dia pergi ke bahagian output, akan hasilkan apa tindakan produk tersebut. Pelajar faham? Giling kepala. Saya nampak tu. Ada yang kerut kening, ada yang mata naik atas turun bawah. Okey, tak ada, mudah je. Bab ni antara yang bab mudah untuk tingkatan 3 bab 1. Supaya pelajar nampak bagaimana proses rajah blok bagi suatu produk. Okey, seterusnya. Ini pelajar boleh baca dalam buku. Sama kaedahnya, dia ada bahagian input.
Okey. Proses output. Ini yang pelajar boleh buatlah. Ini pun sama. Dalam buku teks ada. Okey. Dalam buku teks pelajar boleh tengok. Okey. Yang kita nak cuba adalah pada dalam buku teks ada, dia dekat soalan macam ni. Mana soalan saya tadi? Oh, betul. Dia slow sikit. Okey. Kalau pelajar lihat pada muka surat berapa ni 21 20. Muka surat 20, bukan 20. Ini 20. Ini dah 21. Masa saya dekat apa hilang ni? Ini 21. Betul lah. Okey. Pelajar boleh tengok pada muka surat 21 tu ada soalan. Palang automatik. Kita akan cuba buat satu aktiviti supaya pelajar boleh faham. Kita buat salah. Okey. Ni contohlah. Palang automatik. Kita buatlah macam saya dah tunjuk tadi kan. Kita ada input. Kita ada proses. Okey. Dan kita ada output. Okey. Pen merah. Kita lihat di bahagian input. Di bahagian input, kebiasaannya dia ada, kalau kita lihat kat sini lah. Dia ada macam untuk panel sentuhan kan. Jadi kita tulislah kat situ. Inputnya adalah panel sentuhan kad. Ini kalau panel sentuhan lah. Kalau mesin yang menggunakan kad tu kita kena masukkan kad kan. Itu kita bolehlah tulis lain. Tak semestinya panel sentuhan kad. Kebiasaan kalau guna kad touch and go kan, kita boleh buat panel sentuhan, kita touch je. Okay, contoh dia. Okey, kemudian di bahagian proses. Apa yang berlaku di bahagian proses? Mikro pengawal. Mikro pengawal akan terima isyarat dan dia akan proses apa yang berlaku. Contoh, mikro pengawal ni dah dibagi arahan supaya bila dapat detect orang dah touch card, panel tu dia akan naik automatik selama mana yang kereta lalu, kemudian dia automatik untuk turun. Jatuhlah kan, kembali ke keadaan asal. Itu yang dijalankan oleh mikro pengawal. Jadi mikro pengawal pula dia akan hantar isyarat. Mungkin dia akan hantar isyarat ke bahagian yang pertama, motor AT. Kemudian dia akan hantar ke pemacu motor. Ini antara isyarat-isyarat yang akan dihantar lah. Okay. Kemudian di bahagian dalam pergerakan tu pun mungkin dia ada gear. Dan dia ada apa lagi lalu gear, tali sawat lah. Kita letak tali sawat. Tali sawat yang menggerakkan apa benda? Palang tu kan. Tali sawat dia bergerakkan, jadi palang tu dia naik. Kemudian tali sawat dia undur balik. Palang tu pun turun balik. Jadi ini adalah output. Mungkin output yang akan terhasil pada rajah blok bagi palang automatik. Okey. Jadi yang ini kita boleh lukis macam tu dan dia akan hasilkan satu input iaitu palang naik dan turun semula. Dia dia mesti naik kemudian turun kan untuk kenderaan lain pula lalu. Dia tak boleh naik, dia tak turun-turun. Itu dah tak jadi palang automatik. Okey. Ini adalah output yang terakhir. Ini contohlah, contoh bagi latihan yang boleh kamu buat dalam buku teks pada muka surat 21.
Okey, jadi ini sahaja untuk menghasilkan rajah blog bagi produk mekatronik sedia ada. Lain-lain tu pelajar boleh rujuk semula dalam buku teks dan boleh cari bahan-bahan tambahan di dalam kandungan YouTube banyak kan. Dekat Google banyak, pelajar boleh carilah. Okey. Jadi sekian dulu perkongsian untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kekasaran bahasa ataupun kesalahan bahasa. Jangan lupa untuk share video ni jika pelajar rasa dia bermanfaat untuk pelajar-pelajar RBT tingkatan 3. Okey. Sekian dulu. Jangan lupa subscribe. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.